Assalamualaikum dan selamat malam dan selamat sejahtera diucapkan kepada anda yang menonton video ini. Sekarang jam 8.30 malam. So video ni saya buat bertujuan untuk menerangkan apakah aktiviti atau tindakan manusia yang menyebabkan masalah kepada persekitaran mereka, iaitu alam sekitar. So, terdapat pelbagai aktiviti manusia, sebagai contoh aktiviti pembalakan, aktiviti perikanan, pertanian dan perindustrian. Dan pada video kali ini saya akan membincangkan berkenaan dengan aktiviti perindustrian. So, apa tu aktiviti perindustrian? So, aktiviti perindustrian ni dia merupakan sebuah segmen ekonomi yang dalam menghasilkan barangan keperluan manusia. Sebagai contoh macam makanan, apa lagi kita guna sehari-hari, pakaian. Industri juga dikenali sebagai penghasilan barangan atau perkhidmatan dan merupakan aktiviti ekonomi yang memproses bahan mentah untuk menjadi barangan keperluan kepada manusia lah. Pada zaman yang moden ni lah kan, kita dapat lihat sektor perindustrian ni sangat berkembang dengan pesat. Kita ambil contoh di Malaysia sahaja, kita nampak banyak kilang-kilang memproses yang wujud di Malaysia. Sebagai contoh, kita ada kilang buat kereta dekat Shah Alam dan kilang pemprosesan minyak di Kertih, Terengganu sebagai contoh. So, aktiviti perindustrian juga dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu perindustrian berat, perindustrian ringan dan industri pelancongan. So, apa yang dimaksudkan dengan perindustrian berat? Perindustrian berat ni sebagai contoh, dia kilang-kilang dalam menghasilkan kereta, kapal, kilang-kilang pemprosesan minyak, macam tu. Itu didefinisikan sebagai perindustrian berat lah. Kalau perindustrian ringan, dia kategori dia dalam menghasilkan kilang memproses lah, kilang-kilang pembuatan, proses bahan makanan. Industri desa juga termasuk dalam perindustrian ringan lah. So, dan industri pelancongan ialah kita tahulah apa tu maksud dengan pelancongan. Dan industri pelancongan ini juga merupakan sebuah industri yang sangat terkenal ya dekat Malaysia, disebabkan oleh beberapa faktor lah. Antaranya kita Malaysia dikenali dengan keindahan alam semula jadi. So, tak heranlah kalau industri pelancongan ni menjadi salah satu sektor yang terpenting kepada negara. So, kesimpulannya kat sini, sektor perindustrian ni dia sebenarnya sangat memberi kesan yang buruk terhadap alam sekitar fizikal lah. So, saya akan bincangkan kesan-kesan disebabkan oleh aktiviti perindustrian ni lah. So, terdapat beberapa kesan lah. Kesan pertama, aktiviti perindustrian ni dia dapat menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna disebabkan berlakunya pembinaan kilang. Sebelum kita nak mulakan pembinaan kilang tu, biasanya kita akan mencari kawasan baru dan berlakulah pembukaan tanah baru, mengakibatkan pokok-pokok ditebang dalam jumlah yang sangat-sangat banyak kerana kilang memerlukan keluasan yang luas lah untuk membinanya. So, banyaklah pokok-pokok dimusnahkan. Disebabkan ini, habitat flora dan fauna akan musnah lah, dan mereka tak ada tempat untuk berlindung dan mencari makanan mereka. Sebabkan ini, mereka tak ada tempat tinggal dan makanan, berlakulah ancaman kepada kepupusan spesies flora dan fauna ni. Okey, seterusnya kesan daripada aktiviti perindustrian ini juga dia akan menyebabkan berlakulah pencemaran kepada sumber makanan kita, iaitu sungai. So, terdapat kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab ni, diorang akan membuang sisa-sisa toksik bahan kimia mereka ke dalam sungai sebagai langkah mudah untuk melupuskan bahan-bahan buangan tersebut. Sisa-sisa toksik ni kita tahulah dia mestilah akan mengandungi bahan-bahan pencemaran yang berbahaya, dan disebabkan ini dia akan mengganggu hidupan akuatik dan ekosistem akuatik lah. Dan bukan mengganggu saja, mungkin hidupan akuatik ni akan matilah. Dan
bukan sahaja kepada akuatik, malah kepada manusia sendiri. Bagaimana ia berlaku apabila sungai kita tercemar, kita tidak dapat menggunakan sumber-sumber air tersebut kerana tercemar dengan bahan-bahan yang berbahaya lah. So air-air tersebut tidak akan ditapis dan keadaan ini akan menyebabkan berlakulah jatuhan air. Secara realitinya di Malaysia kita dapat tengok banyak pencemaran sungai yang berlaku dekat Malaysia ni lah. Sebagai contoh, dekat Selangor yang selalu berlaku disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ni membuang bahan buangan yang berjadual lah ke dalam air tersebut yang merupakan pencemaran bau jugalah. So kali ini menjejaskan lah penduduk-penduduk dekat Selangor. Dan selain daripada Selangor, sungai-sungai yang tercemar juga pada tahun lepas kita dapat lihat yang berlaku di Sungai Kim Kim, di mana berlaku pencemaran bau yang mengganggu persekitaran fizikal dan manusia jugalah. So banyak pencemaran disebabkan oleh perindustrian ini, seperti pencemaran air lah yang kerap kali berlaku dekat Malaysia. Okey, kesan yang seterusnya disebabkan aktiviti perindustrian juga, tidak lain tidak bukan menyebabkan pencemaran udara. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan kilang, seperti kilang memproses minyak, kilang-kilang membuat kayu dan sebagainya. Mereka akan membebaskan asap ke udara. So asap dibebaskan dalam kuantiti yang sangat-sangat banyak, dan keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya fenomena seperti jerebu, hujan asid dan sebagainya lah. Asap-asap yang dibebaskan ini juga dia mengandungi bahan-bahan pencemar udara yang mana memerangkap haba. Sebagai contoh, bahan pencemar udara yang memerangkap haba, karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida dan sebagainya lah. Apabila gas-gas yang terkandung dekat ruangan atmosfera dalam keadaan yang banyak, keadaan ini akan memerangkap haba daripada terbebas ke luar angkasa lah. So berlakulah peningkatan suhu setempat. Sebagai contoh, kilang yang terdapat di kawasan-kawasan bandar kebiasaannya banyak. So berlakulah peningkatan suhu yang tinggi di kawasan bandar berbanding dengan luar bandar lah. So gas pencemar udara seperti karbon dioksida ni juga dia sangat bahaya kepada lapisan ozon kita. So apabila berlaku peningkatan gas karbon dioksida ni dalam kuantiti yang banyak, dia akan menyebabkan fenomena penipisan lapisan ozon dan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon ni dapat dilihat berlakulah pada hari ini, dan keadaan ini boleh menyebabkan kepada pemanasan suhu global lah, atau dikenali sebagai global warming dan perubahan iklim atau climate change. Dan secara realitinya pada hari ini ia akan berlaku dan terus berlakulah pada masa akan datang. Penipisan lapisan ozon ni sangat bahaya kerana fungsi lapisan ozon ni dia menapis sinaran ultraviolet daripada matahari. Apabila berlaku penipisan lapisan ozon ni, sinaran yang bumi terima akan tidak ditapis lah. So dia akan berbahaya kepada hidupan bumi lah. Kepada manusia, kita akan menyebabkan kanser kulit, strok haba, tumbuh-tumbuhan mati sebabkan peningkatan suhu. Kemarau boleh berlaku juga disebabkan oleh penipisan lapisan ozon dan kesan rumah hijau, dan pencairan ais di kutub juga akan berlaku. Data daripada climate.gov menunjukkan purata gas karbon dioksida dibebaskan pada tahun 2019 adalah sebanyak 400.9 parts per million, dan keadaan ini meningkat 100 kali ganda daripada keadaan semula jadinya dalam tempoh masa 800,000 tahun. Okey, seterusnya pencemaran bunyi juga akan berlaku sebabkan aktiviti perindustrian. Hal ini disebabkan oleh kerana kilang-kilang kebiasaannya dia akan menggunakan mesin-mesin yang besar. So mesin-mesin besar ni dia akan menghasilkan bunyi yang sangat kuat dan bising. Kali ini dia akan mengganggu ketenteraman dan kesihatan penduduk-penduduk di kawasan sekitar kilang tersebut. Dan pencemaran bunyi ini berlaku apabila sesebuah atau satu bunyi tersebut melebihi 80 desibel. So, apakah langkah untuk mengatasi permasalahan ini?
Langkah terbagi kedua iaitu perundangan dan bukan perundangan. Langkah perundangan termasuklah melakukan penguatkuasaan undang-undang melalui Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, di mana tindakan dan hukuman boleh diberi kepada pesalah jika melakukan perkara-perkara yang mendatangkan pencemaran kepada alam sekitar. Terusnya, rondaan juga boleh dibuat bagi mengatasi masalah ini melalui pihak-pihak bertanggungjawab seperti Jabatan Alam Sekitar boleh mengadakan rondaan yang kerap untuk memantau segala aktiviti yang boleh menyebabkan berlaku pencemaran kepada alam sekitar. Seterusnya, langkah kedua melalui kempen. Kempen boleh dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang keindahan alam semula jadi atau menghargai alam semula jadi. Antara contoh-contoh kempen yang telah diadakan adalah kempen Hari Alam Sekitar Negara, kempen Earth Hour dan kempen kesedaran 3R iaitu reuse, reduce dan recycle. Kempen-kempen juga boleh diperkasakan melalui penggunaan platform-platform digital seperti media sosial, Instagram, Facebook, Twitter. Kempen-kempen juga boleh dilaksanakan melalui televisyen, melalui pengiklanan. Melalui itu, hal ini akan mendedahkan masyarakat tentang kepentingan alam sekitar, dan seterusnya dapatlah kita menjaga alam sekitar dengan baik. So seterusnya, yang ketiga, pendidikan. Pendidikan tentang alam sekitar boleh dilakukan merentas kurikulum, di mana ilmu berkaitan dengan alam sekitar boleh diterapkan ke dalam subjek-subjek atau mata pelajaran bahasa Melayu, geografi, sains dan sebagainya. Pendidikan ini tentang alam sekitar boleh dilaksanakan di peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat universiti. Hal ini adalah untuk memberi pendedahan awal kepada masyarakat tentang apa itu alam sekitar dan kepentingannya kepada kita dan alam sekitar. So, peringkat universiti kita boleh mengadakan seperti kursus-kursus dalam penjagaan alam sekitar dan sebagainya. Okay, seterusnya kita akan membincangkan tentang langkah bukan perundangan. Kilang-kilang perindustrian boleh memasang penapis asap kilang. Hal ini bertujuan untuk mengurangkan pembebasan bahan-bahan pencemar udara ke udara seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida dan sebagainya lagi lah. Seterusnya, kilang-kilang juga boleh dibina jauh daripada kawasan perumahan. Hal ini untuk mengelakkan rasa bunyi yang bising. Okey, seterusnya saranan saya kepada masyarakat dan pihak-pihak bertanggungjawab, semua kita sebagai masyarakat harus berganding bahu ya dalam memastikan alam sekitar kita ni sentiasa dilindungi dan dijaga. Dan sebagai masyarakat juga, kita tidak seharusnya meletakkan sepenuh tanggungjawab kepada pihak-pihak berkuasa dan pihak-pihak bertanggungjawab untuk menangani isu-isu alam sekitar dan menjaga alam sekitar. Kita sebagai masyarakat harus mempunyai sikap tersebut agar kita sama-sama dapat menjaga alam sekitar dengan lebih baik dan sempurna lah. Peranan setiap individu ni amat penting lah dalam menghargai dan menjaga alam sekitar, kerana alam sekitar ni merupakan pemberian oleh Tuhan dan kita perlu menjaganya dengan baik lah, kerana dia merupakan khazanah yang tidak ternilai kepada sesebuah negara, dan agar kita dapatlah memelihara alam sekitar ni untuk generasi yang akan datang. Dan untuk mengakhiri video saya pada kali ini, Earth is still awesome. Terdapatlah banyak alam-alam sekitar ni, bumi ini juga dipelihara dengan baik dan tidak langsung disentuh oleh manusia. Dan namun itu bukanlah satu alasan untuk kita leka tentang penjagaan alam sekitar, dan kita harus menjaga alam sekitar dari masa ke semasa agar alam sekitar di bumi ini dapat sentiasa dilindungi dan menjadi santapan lah untuk generasi-generasi yang akan datang lah, dan mereka dapat merasa keindahan alam sekitar yang ada di bumi ini dan
mungkin kita dapat mengembalikan semula keindahan alam semula jadi yang pernah wujud di bumi ini. Sekian, terima kasih.